TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sama dengan saya hari ini, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Seperti biasa, Wani akan pastikan untuk anda semua sentiasa menjaga kesihatan. Lagi-lagi time keadaan kita sekarang ini, kita masih dalam sama-sama memutuskan rantai COVID-19. Pentingnya untuk kita sama-sama jadi rakyat yang bertanggungjawab. Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, jom kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini. Satu subjek yang agak menarik iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Jadi kalau anda nak tahu apa yang akan kita sama-sama belajar hari ini, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Telah berpengalaman selama 13 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Siti Nur Farida bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah. Sihat Cikgu ya? Sihat. Kita bertemu kembali dalam studio sukses untuk subjek kita hari ini. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita, seperti biasalah, Cikgu pun mesti dah tahu kita akan pergi ke meja istimewa di sebelah kanan saya untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi Cikgu boleh pakai dulu. Okey, terima kasih. Kemudian Wani pula pakai. Okey. Alright, barulah kita boleh berborak dengan Cikgu Farida hari ini. Cikgu, sebelum Wani nak tanya topik yang telah dipilih, sama-samalah kita nak panggil ke semua 6 murid kita hari ini untuk bersama dengan kita. Jom, kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Sihat ke tu? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Itu dia meriah sungguh kelas kita hari ini, Cikgu. Okey, kita ada 6 murid. Jadi boleh tak Kak Wani nak minta anda untuk perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita nak mulakan dengan Amira. Silakan Amira. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Sofia binti Normain. Dari sekolah SMK PPP Tun Razak. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Menjadi seorang doktor. Okey, seterusnya kita ada Farid. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid bin Muhammad Asuri. Saya sekolah di SMK PPP Tun Razak. Cita-cita saya ingin menjadi seorang bomber. Seorang ahli bomba. Hebat Farid. Boleh tak Farid bagi tahu sekali pandangan Farid mengenai subjek ini, Farid? Okey. MPV ini sangat menarik. Dia seiringan dengan cita-cita saya untuk menjadi seorang ahli bidang aircon. Okey. Bagus Farid. Seterusnya kita nak tanya Faizatul. Nama saya Nur Faizatul Awati binti Roslai dari sekolah SMK PP Tun Razak. Cita-cita jadi seorang guru. Seorang guru. Nak jadi macam Cikgu Farida juga ke? Okey, Faizatul. Apa pula pandangan Faizatul mengenai subjek ni? Dia bergantung pada minat dan kena faham prosedur yang ditetapkan. Lepas tu dia banyak peluang pekerjaan. Tu dia. Pertama sekali adalah minat. Itu yang paling penting untuk kita belajar satu subjek tu. Betul tak Cikgu? Betul. Okey, seterusnya kita nak tanya Aiman. Bagi tahu nama, umur dan cita-cita anda. Assalamualaikum. Saya Ahmad Mahfidul Ahmad dari sekolah SMK PP Tun Razak. Cita-cita saya menjadi seorang anggota askar. Wow, nak jadi askar. Alright, seterusnya kita ada Naim. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Rizwan. Saya bersekolah di SMK Pipin Tun Razak. Cita-cita saya nak menjadi seorang bomber.
Anggota bomba juga. Okey, baik. Dan akhir sekali kita ada Nasrizal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrizal Rafiq bin Syamsuddin. Saya bersekolah di SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak. Dan cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang tentera laut Diraja Malaysia. Wow, itu dia. Hebat-hebat belaka. Okey, Nasrizal, sila berikan pandangan anda untuk subjek ini. Pandangan saya pada subjek ini adalah dia boleh, kalau kita belajar subjek MPV ni, dia berkenaan dengan kehidupan kita lah. Contoh macam nak baiki apa-apa pakai bahan-bahan dia kan. Itu je lah. Lagi satu dia banyak juga peluang pekerjaan subjek ni. Okey. Boleh dapat. Itu saja. Alright, terima kasih. Jadi itu yang ingin kita dengarkan, semangat mereka untuk mengambil subjek ini. Jadi terima kasih ke semua 6 murid dan cikgu. Topik apa yang telah cikgu pilih hari ini dan apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, hari ini saya akan sampaikan modul 4 iaitu kerja pemaipan penunjukan. So dekat sini saya nak pelajar-pelajar, semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek mata pelajaran vocational ni, okey, ulang kaji semula semua proses-proses kerja pemaipan yang telah kita pelajari semasa di tingkatan 4. Okey, maksudnya kita nak belajar tentang pemaipan hari ini. Betul. Wow, ini pun pertama kali Wani nak belajar topik ni dan Wani sendiri pun tak sabar. Tapi sebelum kita nak teruskan untuk belajar hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara bersama dengan Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan dari SMK Kampa Perak dan kita ada 6 murid dari SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Pahang. Jadi, murid atas talian, adakah anda sudah bersedia? Dah bersedia. Tu bagilah semangat lagi. Dah sedia ke belum nak kelas petang ni? Dah. Semangat itu yang Kak Semangat. Wani inginkan sampai habis rancangan ni, okey? Alright, jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada modul 4 iaitu kerja pemaipan. Okey. So, dekat sini langkah yang pertama sekali sebelum kita ulang kaji, saya nak kita ingat semula apakah topik-topik yang telah kita pelajari di bawah modul 4 pemaipan. Okey. So, dekat sini kita ulang kaji semula. Yang pertama pelajar perlu tahu adalah tiup kuprum. Okey, terdapat berapa jenis tiup kuprum? Kita ada 2 jenis tiup kuprum. Yang pertama adalah jenis lembut dan yang kedua adalah jenis keras. Okey, di mana jenis lembut ni biasanya digunakan untuk sistem penyaman udara domestik. Maksudnya dekat rumah, peti ais. Okey. Ya. Okey, manakala jenis keras digunakan untuk sistem komersial. Okey. Okey, kita pergi kepada kerja pemaipan. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tanya pelajar-pelajar. Pernah tengok tak gambar ni? Gambar apa Kak pernah Ibu? tengok tak? Pernah. Semua dah buat? Dah pernah buat ke? Dah buat dah. Semua dah buat. Okey, so kalau saya tunjukkan dekat atas meja ni, saya ada bawa satu projek yang pelajar saya telah lakukan. Okey, so samalah yang ini sebenarnya. Okey, daripada sini pelajar buat projek modul 1 berpandukan sini. Okey, kemudian diorang hasilkan yang ni. Wow. Okey, betul. Okey, so sebelum tu, okey, apa yang pelajar perlu ingat, yang pertama sekali adalah perpasangan. Okey, perpasangan maksudnya untuk kita sambungkan tiup kuprum. Okey, so kalau ada dekat meja saya ni, saya ada bawa sedikit lah. Okey, contohnya adalah penjodoh. Okey, yang ini memerlukan proses silfosing. Okey, manakala yang ini pula, okey, yang ini adalah penjodoh yang menggunakan berbenang. Okey. Okey, so yang ini pula adalah T. Okey, ada ikut saiz lah, ikut saiz tiup kuprum. Okey. Okey,
So dekat sini apa yang pelajar perlu tahu? Yang pertama adalah pelajar menggunakan siku 90. Okey. Kemudian yang kedua, pelajar menggunakan sambungan perpasangan iaitu T. Okey. Seterusnya adalah pelajar perlu ingat semula tentang proses pembengkokan. Okey. So dalam projek modul 1 ni, pelajar ada buat sudut 180 darjah dan juga 90 darjah. Okey. Okey. So untuk bengkok, pelajar ada menggunakan alat yang khas lah. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk. Okey, seterusnya pinch off. Okey, pinch off adalah untuk mematikan kita punya hujung tiup kuprum. Okey. Kemudian proses wedging. Okey, proses wedging adalah untuk menyambungkan dua tiup kuprum yang sama saiz. Okey. Seterusnya nut kembang. Okey. So kalau nut kembang ni kita nampak dekat sini, apakah bahan yang digunakan untuk menyambungkan kedua-dua nut kembang? Siapa boleh bagi tahu saya? Bahan apa yang menyambungkan nut kembang? Apakah namanya? Siapa nak bagi tahu? Apakah namanya? Faizatul tahu tak? Faizatul Awati boleh jawab? Kita gunakan apa? Panah. Panah. T. Nut kembang. Kita nak sambungkan kedua-dua nut kembang ni. Kita gunakan apa? Flaring. Flaring. Okey, betul. Proses flaring. Tapi Penjodoh. apa? Ya, siapa tu ya? Penjodoh, Aiman. Penjodoh Aiman. Yeah, Okey. So kita gunakan penjodoh untuk sambungkan kedua-dua nut kembang. So untuk proses penyambungan nut kembang ni kita kena melakukan proses. Siapa boleh bagi tahu saya? Proses flaring. Okey, ataupun pengembangan. Okey, seterusnya adalah proses kapit. Okey, kemudian kita menggunakan injap servis. Okey, so kalau nampak dekat bahagian atas meja ni, okey, ini adalah injap servis dia. Okey, so injap servis ni tujuan dia adalah untuk memasukkan bahan pendingin ataupun kita nak keluarkan bahan pendingin. So inilah dia punya jalan. Okey, so untuk pengetahuan pelajar-pelajar, dalam injap servis dia ada injap kecil je. Okey. Oh, halus betul. Halus je. Tapi dekat bahagian injap dalam ni dia ada satu getah. Oh. Okey, saya tak pastilah boleh nampak ke tidak. Ya, nampak cikgu. Okey, nampak warna putih ni, kecil je. Alright. Okey. So akhir sekali adalah proses brazing. Okey, so pelajar perlu tahulah proses brazing adalah untuk mencantumkan dua komponen yang berbeza iaitu tiup kuprum dengan plat keluli ataupun bahan loyang. Brazing ya namanya? Brazing. Kami ada campur sikit bahasa Inggeris kan. Nampak hebat sangat. Okey, seterusnya boleh ke? Pelajar-pelajar? Masih faham semua ya? Okey, ni semua murid-murid cemerlang cikgu. Itulah happening sangat sekolah ni. Okey. So penyambungan tiup kuprum tadi yang saya terangkan, yang pertama sekali adalah flaring. Okey, tolong ingat nama lain bagi flaring adalah proses apa? Nama lain bagi flaring. Siapa boleh bagi tahu saya? Proses Penyambungan. Pengembangan. Bagus Awatif. Okey. Okey, yang lain tu baguslah mencuba. Okey. Flaring ataupun proses pengembangan adalah proses mengembangkan tiup kuprum dengan tujuan penyambungan menggunakan nut kembang. Okey. So kata kunci dekat sini, bila kata nut kembang, pelajar-pelajar terus ingat flaring. Boleh ya? Boleh? Boleh. Nut boleh kembang. Ke? Tak jawab pun. Boleh. Okey. Ni nak marah ni je. Tu cikgu tanya je. Semua jawab boleh. Itulah. Okey. Seterusnya adalah proses wedging, di mana proses wedging adalah menyambungkan dua tiup kuprum yang sama saiz. Okey, tolong ingat wedging tiup kuprum yang sama saiz. Okey, dengan membesarkan salah satu hujung tiup kuprum. So maksudnya ada 2 poin yang awak kena ingat. Okey, sama saiz dan membesarkan salah satu hujung tiup kuprum. Boleh Okey, seterusnya adalah proses lambat sikit jawabnya. Okey, seterusnya adalah proses kapit. Okey, proses kapit adalah menyambungkan dua tiup kuprum yang berbeza saiz dengan mengapit bahagian tiup kuprum yang besar. Okey, so kalau nampak dekat sini untuk lebih jelas Okey, yang ini adalah proses kapit. Boleh nampak ke? Pelajar boleh nampak?
Okey. Alright. So dia menyambungkan satu tiup kuprum yang kecil dan satu tiup kuprum yang besar. So kita lakukan proses kapit dekat bahagian tepi ni. Okey. Kemudian kita mesti lakukan proses apa? Lepas kita dah kapit, kita mesti lakukan proses seal Off. Finish off. Pinch off. Bukan pinch off. Kita dah kapit. Okey, kita dah guna dah pinch off apa semua kan. Lepas kita dah kapit, kita dah lakukan proses kapit, kita kena lakukan proses apa? Untuk memastikan seal forcing. Tolong ingat. Okey. Seal forcing. Seal forcing, kimpalan gas. Okey. Okey, seterusnya akhir sekali adalah proses pinch off. Okey, proses pinch off tujuan dia adalah untuk menutup hujung tiup servis setelah selesai kerja mengecas unit penyejukan dan penyamanan udara. So, kerja pinch off ni selepas kita dah masukkan kita punya bahan pendingin, semua sistem dah running cantik. Okey. So, kita nak tutup injap. Maksudnya kita nak make sure bahan pendingin semua dekat dalam sistem dah dalam keadaan baik kan? Okey. So, kita lakukan proses pinch off. Pinch off adalah mengepit hujung tiup kuprum. Kalau nampak dekat sini. Okey, kita nak kepit hujung tiup kuprum. Okey, selepas kita dah kepit, kita boleh potong tiup kuprum tu. Kemudian, kita lakukan proses seal forcing. Maksudnya, kita leburkan rod seal force ke dalam ni. So, benda ni akan tutup. Okey, boleh ya? Alright. Okey. Ini 4 proses untuk penyambungan tiup kuprum ya, cikgu? Betul. Okey. Okey. So, saya sambung boleh ya? Boleh, cikgu. Okey. So, kemudian seal forcing dan brazing yang tadi saya sebut. Seal forcing adalah proses menyambungkan tiup kuprum secara kekal dengan menggunakan rod seal force. So, kalau dekat sini, pelajar boleh nampak saya bawa 2 rod. Okey. So, rod seal forcing yang ini. Okey, dia nipis dan dia mudah cair. Okey, so masa kita nak lakukan proses seal forcing tu, kita kena gunakan api dan kita leburkan pada bahagian tempat yang kita nak sambung. Alright. Okey, seterusnya adalah brazing, proses penyambungan dua bahan yang berbeza. Okey, iaitu tiup kuprum dan keluli ataupun bahan loyang. Okey, dengan menggunakan rod loyang. Yang inilah. Rod loyang. Nama dia rod loyang ataupun rod brazing. Kita apa perbezaannya dengan rod seal force tadi tu, cikgu? Rod seal forcing dia penyambungan digunakan untuk tiup kuprum dengan tiup kuprum. Okey, macam inilah. Tapi dari segi fizikalnya tu, cikgu, kalau tahu tak bezanya? Ada bezanya. Okey, kalau proses brazing, okey, kita kena cairkan tiup kuprum, ni tiup kuprum dengan kepingan zinc. Okey, so kita kena guna ni. Kalau kita guna rod seal force tak kuatlah. Okey. Baik. Okey. So peralatan pemaipan pelajar perlu tahu adalah pembotong tiup kuprum, pelulas, okey, pembengkok jenis tuil, pembengkok jenis spring dan juga pelayar kapit dan pinch off. Okey. Okey, yang ini pula adalah set gas oksiesetilina. Okey, ada pelajar yang dia gunakan turbo torch. Maksudnya dia memang one set dalam botol je. Okey. Tapi dekat sekolah saya pelajar perlu menggunakan set ni lah, gas oksiesetilina. Okey. So gas oksiesetilina ni sebenarnya pelajar tahu tak dia adalah campuran gas apa? Campuran gas apa? Siapa tahu? Nasrizal tahu tak? Gas oksiesetilina. Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba? Campuran gas oksigen. Gas? Oksigen. Oksigen. Satu lagi gas? Gas apa? Gas karbon. Karbon. Asetilina. Betul. Gas asetilina. Okey. So dua campuran ni baru kita dapat hasilkan nyalaan neutral. Okey, pelajar tolong ingat ya. Okey. So yang ini pula macam saya kata tadi, kelengkapan seal forcing adalah rod seal force. Okey. Manakala kalau kita nak lakukan proses meloyang ataupun brazing, kita kena gunakan dua bahan ni. Okey. Iaitu pertama rod brazing dan yang kedua adalah flux. Okey. Yang warna putih ni. Okey. Flux. So cara nak guna dia adalah kita panaskan dulu rod brazing kita tu dengan api. Kemudian baru kita celup pada bahan lakur ni. Oh. Okey. So lepas kita dah celup bahan lakur ni,
baru kita boleh lakukan nyalakan api tu pada bahagian penyambungan tadi. Okey. Okey, ini adalah peralatan yang akhir iaitu alat swaging dan flaring tiup kuprum. Okey. Di mana biasanya dia datang dalam sekali lah. Okey, kalau nampak dekat sini. Okey, ini ada bahan yang saya bawa. Okey. So dia ada blok swaging dengan blok flaring. Dia digunakan benda yang samalah. Okey, untuk masukkan tiup kuprum. Cuma bezanya adalah bila kita nak lakukan proses pengembangan, kita gunakan mata pengembang. Okey, kalau nampak bentuk kon ni. Okey. Nampak ke? Okey. Kemudian kalau nak lakukan proses swaging, ini adalah pilihan-pilihan mata swaging bergantung kepada saiz tiup kuprum yang kita nak gunakan. Okey. Okey. Baik. Itu dia alat swaging dan flaring tiup kuprum. Ya. Dan lepas ni kita nak tengok apa pula cikgu? Lepas ni kita terus sambung pada soalan-soalan yang boleh kita ulangkan soalan. juga. Betul. Itu yang saya tunggu-tunggu. Nak tengok semua murid kita faham ke tidak lepas cikgu dah jelaskan ke semua dengan slide yang ada hari ini. Jadi anda di rumah bersiap sedia, murid di atas talian pun bersiap sedia kerana sekarang ni Kak Wani nak bagi anda berehat dulu dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara bersama dengan guru kita Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan dari SMK Kampar Perak dan bersama dengan kita hari ini 6 murid dari SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Pahang. Okey, sekarang ni kita nak terus pergi kepada soalan ya cikgu. Jadi murid di atas talian, pastikan anda semua sudah bersiap sedia dengan jawapan anda. Kalau siapa jawab salah, Kak Wani nak denda anda semua hari ini. Tak adalah, main-main je. Okey, jom cikgu kita nak teruskan dengan soalan contoh satu hari ini. Dipersilakan. Okey, kita sambung dengan bentuk soalan. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, sebelum saya pergi dulu, saya nak bagi tahulah pelajar tentang modul 4 ni, kebiasaannya soalan adalah berbentuk aras rendah dan juga sederhana. Okey, so tak susah sangatlah. Melainkan pelajar tak baca langsung. Maksudnya senanglah untuk skor ni cikgu. InsyaAllah memang senang. Okey. Okey, so soalan contoh yang pertama, namakan 2 jenis tiup kuprum. Saya baru je ajar. Siapa boleh bagi jawapan? Okey. Awal-awal tadi cikgu dah bagi tahu. Boleh Tiup tak kuprum jenis lembut dan jenis keras. Boleh. tu dia. Terus ngomong 2. Mas Rizal. Betul ke jawapannya tu? Okey, betul. Okey, bagus Mas Rizal. Okey, tiup kuprum jenis lembut dan juga tiup kuprum jenis keras. So dekat sini skor 2. So pelajar setiap satu jawapan akan dapat 1 markah. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang kedua. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apakah nama peralatan ini? Raja 1. Siapa boleh bagi tahu? Pembengkok. Pembengkok apa? Tui pembengkok. Okey, pembengkok jenis tuil. Susunlah betul-betul namanya. Pembengkok jenis tuil. Okey. Jadi murid kena susun jawapan betul-betul ya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bila kita dah terbiasa jawab tidak formal, kita akan terbiasa tulis jawapan tu dalam peperiksaan nanti. Betul. Hari ni senior bagi tips ya. Macam tu. Okey, betul. Saya setuju tu. Okey. So kalau pelajar tengok dekat sini, saya ada labelkan 1, 2 dan 3. Okey, so soalan dia adalah berdasarkan rajah 1, namakan bahagian utama pembengkok tiup tersebut. So bahagian 1, siapa boleh bagi tahu saya jawapan? Okey? Pemegang tiup. Farid boleh Farid? Farid, ulang sekali lagi Farid. Pemegang tiup. Pemegang tiup. Sebab betul. Sebabnya dekat sini ini adalah kalau kat sinilah pemegang tiupnya. Okey, so kita masukkan tiup kuprum ke dalam dia. Okey? Okey, so jawapan dia adalah pemegang tiup. Betul. Okey, yang kedua. Kalau nampak ada tulisan 0, 45, 90, 180. Dia berkaitan dengan apa sebenarnya? Roda pembentuk. Roda pembentuk. Betul. Jawapan dia adalah roda pembentuk. Okey, bagus. Bagus Faizatu. Okey. So, untuk 0, 45, 90, 180 itu sebenarnya adalah rujukan untuk berapa darjah sudut yang kita nak bengkokkan. Okey. So, untuk yang ketiga, boleh Kak Wani pilih Amira? Tui pembengkok.
Ramai nama Amira kat sini ya. Amira yang mana Amira? Kita minta jawapan dari Amira dulu. Kesian Amira. Dari tadi tak dengar lagi suara dia, cikgu. Betul. Okey, Amira. Okay, tuil pembengkok. Tuil? Pembengkok. Okey, betul. Okey. Tuil pembengkok. So dekat sini skor ada 3. So satu jawapan ada dapat 1 markah. 3 skor untuk mereka semua, cikgu. Betul jawapan mereka bagi. Semua bagi jawapan. Bagus betul. Okey, soalan contoh yang ketiga. Anda telah melakukan kerja pemaipan penyaman udara unit pisah. Okey. So, bila unit pisah dia melibatkan tiup kuprum jenis apa? Jenis keras. Keras. Jenis unit pisah. Unit pisah digunakan di mana biasanya? Di rumah. Okey, sistem domestik. So dia menggunakan tiup kuprum jenis lembut. Ya, jenis lembut. Okey. Itu dia. Okey. So dekat sini arahan soalan, tandakan right bagi peralatan yang digunakan untuk kerja pemaipan dan pangkah bagi tidak berkaitan. Okey. So kita tengok rajah yang pertama. Siapa boleh bagi tahu saya apakah nama peralatan tersebut? Yang pertama. Warna biru ni kalau nampak. Pemotong tiup Tiup kuprum. kuprum. Okey, pemotong tiup kuprum. Guna tak? Guna tak untuk kerja pemaipan? Okey, so jawapannya adalah Betul. Pemotong tiup betul. kuprum. Guna. Jawapannya betul atau salah sahaja. Jawapannya betul atau salah sahaja. Okey. Yang kedua, siapa boleh bagi tahu saya apakah nama peralatan ni? Alamak, dah bagi jawapan. Apakah peralatan itu? Yang kedua. Apa nama alat ni? Pembengkok tiup kuprum. Yang kedua bahagian atas. Kedua atas kanan. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5 sekawan. Apa nama dia? Siapa boleh bagi tahu saya? Pelulas. Pelulas. Bukan. Pelulas? Bukan. Bukan. Apa jawapan yang betul agak-agak? Allen key. Bukan. Jawapannya adalah, ini adalah nama peralatan dia adalah kikir. Ui, hawa semua ni. Enjoy sangat ni. Pelulas tu apa tadi tu? Pelulas yang ni. Tak ada dalam rajah. Lain betul rupanya. Lain sangat. Okey. So, kikir digunakan tak untuk kerja pemaipan? Awak guna tak untuk modul 1? Ada tak guna? Tidak. Tak guna kan? So, jawapannya adalah? Pangkah. Jawapannya adalah salah. Okey, yang ketiga. Apakah nama peralatan tadi? Saya dah sebut. Pembengkok Bahagian dan tiup bawah. kuprum. Pembengkok tiup kuprum jenis? Tuil. Tuil. Guna tak? Guna. Okey, so jadi jawapannya adalah? Betul. Betul. Okey. Betul. Kemudian yang keempat. Okey, nampak tak ada tulis air center? Yang ni ada, apakah nama peralatan ni? Modul 3, nama peralatan ni. Yang warna biru tu ya, cikgu? Warna biru tu. Kompresor angin. Okey, kompresor angin. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pemampat angin. Guna tak? Guna tak? Tidak. Salah. Tak guna. Jawapan dia adalah? Salah. Salah. Okey, yang akhir sekali. Apa nama peralatan ni? Alat swaging dan flaring. Okey, alat swaging dan flaring. So, jawapannya adalah? Betul. Betul. Okey. Lepas ni saya nak sebut nama lah. Boleh tak? Yang sebut nama bagi jawapan. Boleh ya? Okey. Okey, soalan contoh yang keempat. Okey, tengok sini Okey, rajah 2 menunjukkan kerja penyambungan tiup kuprum dengan pelat besi. Okey, kalau nampak rajah, automatik apa yang keluar dalam minda awak semua? Proses? Resin. Aiman? Proses? Brazing. Okey, ingat proses brazing. So, arahan soalan, tandakan right penyataan kerja penyambungan yang betul dan tandakan pangkah bagi penyataan kerja yang salah pada ruang jawapan. Okey, kita tengok pada penyataan langkah kerja. Membersihkan permukaan pelat besi dan tiup kuprum dengan kertas las. Jawapan betul ke salah? Betul. Okey, saya nak tanya.
kenapa kita kena guna kertas las ni? Siapa boleh bagi Apa jawapan? kegunaan kertas las itu? Nasrizal boleh bagi tahu jawapan saya? Kenapa kita guna kertas las? Untuk? Saya untuk lebih lekatkan dia punya besi petak tu. Pandai. Okey, betul. Bagus Nasrizal. Okey, kita gunakan untuk cuci supaya bila kita nak lakukan proses brazing, okey, bahan lakur tu dapat menyentuh, dapat meliputi semua kawasan penyambungan. Okey, so jawapan dia adalah betul. Okey, yang kedua, membuat lubang pada plat dengan menggerudi dan meletakkan tiup kuprum pada lubang tersebut. Okey, ada tak kita nak buat lubang masa kita nak lakukan proses brazing? Tak ada kan? So automatik jawapannya adalah Sofia? Salah. Sofia jawapan dia adalah? Salah. Okey. Seterusnya memanaskan rod silfos dan melakukan proses silfosing. Betul ke salah? Kenyataan ni betul tak? Salah. Kenapa salah? Ayat ni betul, memanaskan rod silfos dan melakukan proses silfosing. Ayat ni adalah ayat yang betul. Tapi kenapa salah? Kenapa salah Naim? Sebab dia kena panaskan tiup kopro bukan rod. Tengok sini proses silfosing. Ini proses apa? Nampak tak? Nampak tak apa yang saya nak tekankan? Brazing. Proses brazing. Bagus Nazizran. Okey, so dekat sini, saya dah bagi jawapan pula. Okey, so dekat sini memanaskan rod silfos dan melakukan proses silfosing. Proses tu tiada kaitan dengan langkah kerja. So automatik Nasizah jawapan dia adalah salah. Okey. Seterusnya memanaskan rod loyang dan mencelup ke dalam bahan lakur. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Farid ni betul ke salah Farid? Salah. Kenapa salah Farid? Sebab Ke kita tak perlu panaskan? perlu. Jadi jawapannya apa? Jawapannya? Betul-betul. Okey, ingat bila kita nak lakukan proses brazing, kita mesti panaskan dulu rod loyang. Okey, kemudian baru kita celup ke dalam bahan laku. Okey, so bila dah panas, barulah bahan laku tu boleh melekat pada kita punya rod brazing tadi. Okey. Jadi jawapannya lah betul. Ya, jawapan dia adalah ni Farid betul. kena ada cikgu kat sebelah meja peperiksaan nanti ya. Ni betul ke ni? Okey, akhir sekali memanaskan plat dan tiup kuprum dengan nyalaan neutral oksiesetilena sehingga merah. Betul tak? Nyalaan neutral? Betul. Okey, betul. Ingat bila kita lakukan proses silfosing ataupun brazing, kita mesti dapatkan nyalaan neutral. Okey? Okey, so jawapan dia adalah betul. Okey, contoh 5. Rajah 3 menunjukkan injap servis unit penyaman udara tingkap. Macam saya dah terangkan tadi. Okey, injap servis kita nak pasangkan kita punya injap servis. Okey, tandakan right bagi penyataan kerja memateri injap yang betul dan pangkah bagi penyataan kerja yang salah pada ruang jawapan. Okey, so langkah yang pertama, meletakkan rod silfos pada bahagian penyambungan. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Okey, sebab kita nak sambungkan tiup kuprum. Okey, seterusnya mendapatkan bacaan tekanan gas. Betul tak? Betul ke salah? Salah. Okey. So, jawapan dia adalah salah. Okey. Kemudian menyalakan oksiesetilena dengan nyalaan neutral. Betul. Betul. Okey. Okey, bagus. Okey, kemudian meletakkan tiup kuprum di atas plat keluli. Salah. Okey, salah sebab ini melibatkan proses silfosing. Plat keluli. Proses brazing. Okey, so jawapan dia adalah salah. Okey, mengeluarkan injap daripada injap servis sebelum kerja pematerian dilakukan. Betul ke salah? Betul. Betul. Sebab kenapa kita kena keluarkan injap tu dulu? Sebab kita kena keluarkan injap tu kenapa? Getah dia tak cair. Supaya getahnya tidak
Cair, pandai. Bagus Aiman. Okey, seterusnya soalan contoh yang kelima, rajah 3 menunjukkan injap tangan yang telah dipasang pada sebuah unit penyaman udara tingkap. Okey. So A, B, C, D, E dan F adalah penyertaan kerja memaip injap tangan yang tidak mengikut urutan. So sebelum tu saya nak pelajar tengok dulu pada rajah. Okey, kalau nampak ada tulis injap tangan. Okey, kemudian nat kembang dan juga tiup kuprum. So dekat situ apa yang awak ada dalam minda awak? Proses? Nat kembang, proses? Ni awal-awal tadi kan cikgu? Betul. Bearing. Proses flaring. Bagus. Okey. Sorry. Okey, so soalan dia. Okey, kita tengok dekat pernyataan kerja. Okey. Yang pertama A, melulas hujung tiup kuprum. B, membuat pengembangan flaring pada hujung tiup kuprum. C, memasang injap tangan dan mengetatkan nat kembang. Okey, kalau nampak dekat sini soalan dia berdasarkan rajah 3 dan pernyataan kerja, lengkapkan pernyataan kerja memaip injap tangan dengan menulis A, B, C, D dan E. Okey. So kalau kita nampak F telah diberikan. Okey. So langkah yang pertama adalah memotong hujung tiup kuprum. F telah diberikan. Okey. So lepas kita potong hujung tiup kuprum, apa yang kita kena buat pula? Lepas potong, kita mesti Melulat. ya, bagus. So melulas jawapan yang mana? Nampak tak? Jawapan A. Okey. So langkah seterusnya adalah A, melulas hujung tiup kuprum. Okey, lepas lulas kita kena buat apa? Lepas dah lulas, Memasukkan nat kembang. Memasukkan nat kembang. Nat kembang. okey, memasukkan nat kembang. Boleh tak kalau saya nak terus je buat flaring dulu? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nat tu tak melekat. bila kita dah buat lakukan proses pengembangan, nat tu nak masuk macam mana, betul tak? Okey, so kita mesti kena masukkan dulu nat kembang. Okey, jawapannya adalah D. Kemudian langkah yang keempat, lepas kita masukkan nat kembang, kita kena buat apa? Sofia, boleh bagi jawapan? Lepas masukkan nat kembang kena buat apa Sofia? Membuat pengembangan. Okey, kita buat pengembangan. Sofia dengar ke tak sebenarnya? Buat pengembangan. Siapa yang jawab tadi? Aiman ya? Okey, terima kasih Aiman. Okey. So jawapan dia adalah membuat pengembangan. Okey, lepas kita dah buat pengembangan, kita nak kena buat apa? Langkah 5. Langkah yang kelima. Apa yang kita kena buat? Kena buat apa Nasrizal? Memasang injap tangan dan ketatkan nat kembang. Betul, Nat. memasang injap tangan. Sebabnya tadi kita dah ada nat kembang, so kita pasang kita punya injap tangan. Seterusnya, langkah yang terakhir sekali adalah kita kena Menguji. menguji kebocoran pada sambungan pemaipan yang dilakukan. Okey? Okey. Jadi itu dia, kita dah sampai contoh 5 dan nampaknya semua murid kita hari ini berjaya menjawab semua dengan betul ya cikgu. InsyaAllah. Lepas ni ada lagi soalan cikgu nak bagi. Jadi bersiap sedia kerana kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kiri dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Masih lagi bersama dengan Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan dari SMK Kampar Perak dan 6 murid dari SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak Pahang. Murid atas talian, kalau anda masih bersemangat dan bersedia untuk jawab soalan seterusnya, sila tunjukkan thumbs up depan kamera macam ini. Okey. Alright, jadi mereka dah bersedia. Jadi jom kita teruskan dengan menjawab soalan seterusnya. Silakan cikgu. Okey, saya sambung. Okey. So, soalan seterusnya, rajah 6 menunjukkan gambar bagi proses swaging. Okey. So, dekat sini soalan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan proses swaging? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Proses Dua markah. swaging. Siapa nak cuba? Faizatul? Cuba jawab Faizatul. Untuk menyambungkan dua tiup kuprum.
Okey, untuk menyambungkan dua tiub kuprum. Itu baru 1 poin. Kita ada 2 markah. 1 poin biasanya 1 markah. So, ada tak tambahan untuk menyambungkan tiub kuprum yang sama saiz? Sofia, cuba bagi lagi 1 poin. Dengan cara apa? Swedging. Dengan cara? Switching. Sekejap. Okey, ada rakan nak bantu. Aiman, dengan cara apa Aiman? Silfosing. Silfosing, anda yakin? Swedging. Saya bagi jawapan Swedging. boleh tak? Swedging. Saya Okey, bagi mungkin jawapan mereka terus lah, perlukan jawapan cikgu. Okey, tolong ingat bila dia kata skor 2, kita kena ada sekurang-kurangnya 2 poin. Okey. So tadi macam Awatif jawab, okey, menyambungkan tiub kuprum yang sama saiz dengan cara bagaimana? Dengan cara okey, saya bagi jawapan dengan membesarkan salah satu hujung tiub kuprum. Okey, sebab bila sama saiz, macam mana kita nak sambung kalau kita tak buat apa-apa dekat dia kan? So kita kena besarkan satu tiub kuprum baru kita dapat sambungkan. Okey, Betul. tolong ingat Okey. Okey, huraikan 4 cara melakukan proses swedging. Proses swedging. Siapa boleh bagi jawapan dekat saya? Okey, tinggal bagi tahu 4 cara. Kita nak tanya Farid dulu. Sila bagi cara pertama. Cara swedging ke? Ya, betul, Ya, betul. swedging. Menyambungkan dua tiub kuprum yang sama saiz. Okey. Itu soalan A. Sekarang ni kita nak bagaimana prosedur 4 cara melakukan proses swedging. Untuk B. B. Nampak ke? Okey, cuba sekali lagi Farid. Biar. Menyalakan api aksiasatilina. Betul ke Okey. cikgu? Salah. Salah. Jadi apa jawapan betulnya tu cikgu? Okey, saya bagi jawapan teruslah. Okey, masukkan tiub kuprum ke dalam blok pengembang mengikut saiz dan ketinggian yang sesuai. Okey, so kalau nampak dekat sini, yang ni lah maksud saya. Okey, kita kena masukkan. Tolong ingat ya, pelajar-pelajar SPM nak dekat dah ni. Ya. Okey, kita masukkan pada blok pengembang mengikut saiz yang kita nak. Okey, so seterusnya saya bagi jawapan dulu boleh? Okey, ketatkan nut pada blok swedging yang ini. Okey, so lepas kita ketatkan, apa lagi yang kita kena buat? Siapa boleh bagi jawapan seterusnya? Aiman boleh? Pusingkan twill mengikut arah jam sehingga ketat. Sorry? Sekali lagi Aiman. Pusingkan twill mengikut arah jam sehingga ketat. Okey, tadi kita dah masukkan tiub kuprum kita. Okey, lepas tu kita ketatkan. Lepas tu kita nak masukkan apa? Tiub kuprum dah dekat sini dah. Masukkan alat swedging. Masukkan alat swedging. Pada blok. Okey. Bagus masukkan. Naim, bantu kawan. Masukkan alat swedging. Okey. So kita apa yang penting? Perkataan yang penting dalam tu kita masukkan alat swedging kita dan kita kena pastikan dia berada dalam keadaan Kedudukan selari dengan kedudukan hujung tiub kuprum. selari. Okey, bagus. Alright. So, masukkan alat swedging pada blok dan pastikan kedudukan selari dengan hujung tiub kuprum. Okey? Okey, dan jawapan terakhirnya adalah Okey, jawapan yang terakhir. Mas Rizal, boleh? okey. Sekejap. Sorry. Hello? Pastikan betul Nazrizal. Jawapan lain. Pusingkan twill mengikut arah jam sehingga ketat. Okey. Betul. Okey, pusingkan tuai mengikut arah jam sehingga ketat untuk membentuk proses swedging. Okey. Saya pergi kepada soalan contoh yang Okey cikgu, nampaknya kita dah sama-sama jawab sampai soalan contoh 9 tadi. Cara untuk menghuraikan cara melakukan proses swedging. Dan kat sini Kak Oya nak tanya murid atas talian macam mana? So far faham tak pembelajaran kita pada hari ini? Kalau faham, cakap faham cikgu.
Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, jadi cikgu, boleh tak cikgu beri rumusan dengan ringkas je untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, hasil daripada saya lakukan slot ni, okey, saya nampak persediaan pelajar-pelajar agak kurang. Okey, saya sangat berharap pada pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ni, okey, tolong jangan terlampau santai. Okey, tolong habiskan masa awak dengan membaca semula prosedur-prosedur, ulang kaji, sebab apa yang awak lakukan semasa proses amali, itulah soalan-soalan yang akan diajukan. Ya. Okey. So, kalau nampak kita refresh balik apa yang saya dah ajar hari ini. Pertama sekali tadi, proses apa? Ready. Swaging. Kemudian proses flaring. Kemudian proses kapit. Betul tak? Okey, lepas tu proses pinch off, seal forcing dan juga brazing. Itu sahaja. So pelajar saya harap tolong ingat semulalah. Okey. Okey, jadi itulah dia. Di sini Wali nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan dari SMK Kampar Perak di atas ilmu yang sangat banyak dikongsikan hari ini. Dan kepada murid atas talian, Kak Wani doakan agar anda berjaya menjawab soalan untuk kertas ini dengan penuh cemerlang. Buatlah guru dan ibu bapa anda bangga dengan keputusan anda. Jangan risau, masih ada masa lagi untuk anda buat ulang kaji. Okey, jangan bazir masa. Gunakanlah masa itu sebaik mungkin untuk mengulang kaji mata pelajaran, lebih-lebih lagi untuk subjek menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara. Jadi sekian saja dari saya, Wani Keri, hari ini. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Amidah binti Tahir, ibu kepada Ahmad Aiman Firdaus. Harapan saya terhadap anak saya yang bakal menduduki SPM pada tahun ini, semoga mendapat keputusan yang cemerlang dan terus daya di masa akan datang walaupun belajar secara online. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik anak saya. Semoga rezeki kejayaan menjadi milik anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelapor kepada Muamirah Sofia binti Norman. Amat mengharapkan anak saya berjaya dalam peperiksaan SPM. Mungkin untuk tahun ini akan dibawa ke tahun depan, insyaAllah, jika tiada apa-apa halangan. Dan saya amat berharap agar beliau dapat berusaha sungguh-sungguh dalam mencapai setiap impian yang diinginkan. Dan harapan saya juga agar cikgu-cikgu memberi komitmen dalam membantu anak saya mencapai impian beliau untuk menjadi seorang yang berguna dan berpelajaran kelak. InsyaAllah, sama-samalah kita mendoakan anak-anak kita agar berjaya di masa hadapan. Assalamualaikum, saya Suriana binti Abdul Malik, ibu kepada Muhammad Naim. Berharap sangat moga Muhammad Naim mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada guru-guru yang mendidik walaupun dalam keadaan online. Semoga Muhammad Naim terus mendapat kecemerlangan yang baik. Sekian, terima kasih.